Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sambung dengan tajuk hal bahagian terakhir, iaitu bahagian 5. Okey, sikit je lagi. Okey, soalan yang ke-15. Tanqasimul hal ila muakkidah wa ghair muakkidah. Hal terbahagi kepada muakkidah dan selain muakkidah. Fal muakkidah ala qismain. Okey. Dan hal muakkidah mempunyai dua jenis. Mal muradu bi al muakkidah ala qismain. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ayat al muakkidah mempunyai dua jenis? Okey, cuba kita tengok nota kat dalam kotak tu. Hal terbahagi kepada dua. Okey, hal terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah hal muakkidah dan yang kedua adalah hal ghair muakkidah. Hal ghair muakkidah ni benda apa lah? Hal ghair muakkidah adalah hal yang mengasaskan makna baru. Seperti contoh, Ja'a Muhammadun dahikan. Mana hal adalah dahikan. Dia mengasaskan makna baru. Makna yang tak ada dalam ayat Ja'a Muhammadun. Okey, Muhammad telah datang dalam keadaan ketawa. Jadi dahikan ni adalah makna yang baru. Kalimah dahikan adalah hal yang memberikan makna baru. Hal muakkidah pula. Okay, tadi kita cakap pasal hal ghair muakkidah. Hal ghair muakkidah mengasaskan makna yang baru. Kalau hal muakkidah pula adalah hal yang tidak memberikan makna baru tetapi menguatkan makna yang sedia ada. Hal muakkidah juga terbahagi kepada dua yang akan dinyatakan di bawah. Jadi hal muakkidah ni dia tidak memberikan makna yang baru tetapi menguatkan makna yang sedia ada dan terbahagi pula kepada dua. Okay, yang pertama, al-halul muakkidah li'amiliha. Okay, bahagian yang pertama kan hal muakkidah kan terbahagi kepada dua. Okay, bahagian yang pertama al-halul muakkidah li'amiliha. Hal muakkidah yang hal yang menguatkan ataupun mengukuhkan amilnya. Amil ni apa? Amil ni macam saya cakap yang memberikan kesan kepada hal. Okey, dia yang menyebabkan hal tu mansub. Jadi biasanya amil ni adalah fi'il, al-fi'lu ataupun al-wasfu. Jadi amil ni kebiasaannya fi'il lah. Kebanyakan masanya dia adalah fi'il. Jadi al-muradu biha, apa yang dimaksudkan dengan al-halul muakkidah li'amiliha? Kullu wasfin. Okay, setiap sifat ataupun semua sifat dalla ala ma'na amilihi yang menunjukkan makna amil wa khalafahu lafzan, dan hal tersebut boleh jadi sama ada bercanggah dengan amil daripada segi lafaz, wa huwa akthar, kebanyakannya begini, awafaqahu lafzan, ataupun dia boleh sepadan dengan amil daripada segi lafaz. Okey, contohnya macam mana contoh hal yang mengukuhkan amil tapi bercanggah dengan amil daripada segi lafaz. Contohnya kaqaulihi ta'ala wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Okey, ta'thaw ni maksudnya berbuat jahat. Jadi ta'thaw dengan mufsidin, contoh yang pertama, hal iaitu mufsidin bercanggah dengan amilnya iaitu ta'thaw dari segi lafaz, tetapi kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Okey, yang tu jenis yang contoh bercanggah daripada segi lafaz tapi makna dia sama. Okey, kebanyakannya macam ni. Okey, kalau satu lagi sepadan daripada segi lafaz, contohnya wa arsalna kalin-nasi rasula. Okey, hal iaitu rasula sepadan dengan amil iaitu arsala. Okey, dia berdasarkan kata dasar yang sama iaitu rasala. Okey, seterusnya, okey, itu bahagian pertama. Hal muakkidah kan terbahagi kepada dua. Yang pertama al-halul muakkidah li'amiliha, hal yang mengukuhkan amil. Yang kedua al-halul muakkidah limadmunil jumlah, hal yang mengukuhkan makna struktur ayat, hal yang mengukuhkan struktur ayat. Jadi hal jenis ni dia ada syarat. Pertama, syarat jumlah tu, syarat ayat, syarat struktur ayat tu antakuna ismiyah. Okey, syarat ayat tu dia kenalah jumlah ismiyah. Dan syarat yang kedua adalah juz'aha ma'rifatan jamidain. Okey,
jumlah ismiyah kan ada mubtada dan khabar. Okey, maksudnya juz'aha ni dua juzuknya, dua bahagiannya iaitu mubtada dan khabar. Mestilah kedua-duanya dalam bentuk ma'rifatan, dalam bentuk ma'rifah, jamidan dan juga jamid. Jamid ni kita pernah belajar dulu, iaitu dia tak diambil daripada mana-mana perkataan. Lawan dia adalah mushtaq. Okey. Contohnya, nahwu Zaidun akhuka atufan. Mana hal? Hal adalah atufan. Jadi hal kat sini untuk mengukuhkan jumlah. Untuk mengukuhkan jumlah. Tapi kita cukup syarat tak jumlah tu? Cuba kita tengok. Zaidun akhuka. Dua-dua adalah Zaidun akhuka. Dia bermula dengan isim. Jadi jumlah ni adalah jumlah ismiyah. Jadi cukup dah syarat pertama. Dan syarat yang kedua adalah juz'aha ma'rifatan jamidan. Okey. Zaidun dengan akhuka dua-dua adalah ma'rifah. Zaidun ma'rifah sebab nama orang. Akhuka ma'rifah sebab dia bersandar kepada dhamir. Kemudian dia dua-dua adalah jamid. Zaidun adalah jamid, akhun pun adalah jamid. Dia tak diambil daripada kata nama lain ataupun benda lain lah. Okey. Wa hadhil hal, dan hal jenis ni yata'allaq biha hukman, mempunyai dua hukum. Hukum yang pertama, al-awwal annaha wajibatut ta'khir fala yajuz taqdimuha 'ala al-jumlah wala tuwassatuha bainal mubtada wal khabar. Okey, dia wajib berada di akhir dan kita tak boleh dahulukan dia sebelum ayat dan kita tak boleh letak dia di antara mubtada dan khabar. Apa maksudnya kita tak boleh dahulukan dia sebelum ayat? Contohnya atufan tu kita nak letak dia di hadapan. Atufan Zaidun akhuka, tak boleh. Apa yang maksud dia duduk di tengah-tengah antara mubtada dan khabar? Contohnya kita nak buat hal tengah-tengah. Zaidun atufan akhuka, tak boleh. Sebab ini hukum pertama dia lah. Okey, hukum yang kedua adalah huwa mansubun bi fi'lin mahdzufin wujuban taqdiruhu ahukkuhu atufan. Okey. Dia adalah mansub dengan fi'il yang dibuang secara wajib. Takdirnya adalah saya sabitkan dia dengan orang yang penyayang. Okey, tapi ahukkuhu tu dibuang. Tinggal je lah atufan. Dia mansub dengan dengan fi'il yang dibuang secara wajib dan takdirnya adalah Zaidun akhuka ahukkuhu atufan. Okey, itu syarat yang itu hukum yang kedua. Okey, kemudian yang terakhir itu nombor 16. Kaifa yakunul hal jumlah ayyid ijabataka ma'al mithal. Macam mana hal ni datang dalam jumlah? Berikan jawapan anda berserta contoh. Tengok dia tulis apa, ni tak penting sangat. Mula-mula ni. Al-aslu fil hal wal khabar was sifah al-ifrad. Okey. Hal dan khabar dan sifat pada asalnya adalah sebiji. Maksudnya sebiji ni macam ni dia. Maksudnya dia ada satu perkataan je. Macam tu. Wa taqa'ul jumlah mawqi'al hal kama taqa'u mawqi'al khabar was sifah. Maka jumlah yang terletak di tempat hal adalah seperti mana dia terletak di tempat khabar dan sifat. Tak ada apa sangat benda ni. Tak payah ingat pun tak apa. Okey, yang penting kat sini. Wala budda fiha. Okey, hal dalam bentuk jumlah mestilah. Okey, hal dalam bentuk jumlah mestilah. Wala budda fiha min rabit imma dhamir aw waw aw ad-dhamir wal waw ma'an. Dia mesti kena ada pengikat. Jumlah hal tu, jumlah haliyah tu mesti ada pengikat sama ada dalam bentuk dhamir ataupun waw ataupun dhamir dan waw sekali. Wa fil jumlatil haliyah halatain. Jumlatul haliyah ni maksudnya jumlah yang duduk di tempat hal lah, mempunyai dua keadaan. Okey. Idza suddiratil jumlah bi mudhari'in muthbit, apabila jumlah itu bermula dengan fi'il mudhari' yang muthbit. Maksudnya fi'il mudhari' yang muthbit ni fi'il mudhari' yang tidak disertai dengan mana-mana huruf nafi. Okey.
turbatul jumlah bid-dhamir faqat. Okey, jumlah tu kena diikat dengan dhamir sahaja. Nahwu jaa Zaidun yadhak. Jaa Zaidun yadhak. Okey. Jaa Zaidun yadhak tu. Okey, jumlah mana hal adalah yadhak. Dia dalam bentuk jumlah kat sini. Hal adalah yadhak. Kita panggil al-jumlatul haliyah. Adalah yadhak. Jadi yadhak ni dia adalah fi'il mudhari' yang musbit. Okey, dia adalah fi'il mudhari' yang musbit. Maka kalau fi'il mudhari' yang musbit, kita kena ikat dia dengan dhamir sahaja. Kita tak boleh letak waw. Dhamir sahaja. Jadi mana dhamir kat sini? Jaa Zaidun yadhak. Dhamir dia adalah fa'il dia kan adalah fa'ilhu dhamir mustatir. Fa'il, mana fi'il? Fi'il adalah yadhak. Al-fi'lu yadhak. Mana fa'il? Fa'il dia adalah dhamir mustatir kan? Jadi kat sini dalam perkataan yadhak ni ada dhamir dah. Dhamir yang tersembunyi. Okey. Fala taqul, dan kita tak boleh cakap jaa Zaidun wa yadhak. Sebab syarat dia apa? Syarat dia kalau jumlah haliyah tu adalah fi'il mudhari' yang musbit, kita tak boleh letak wa. Kita tak boleh letak waw, kita boleh letak dhamir sahaja. Jadi tak bolehlah guna ayat macam ni, jaa Zaidun wa yadhak. Fa inna jaa min lisanil Arab, dan sekiranya jika datang dalam lisan Arab seperti ini, jaa Zaidun wa yadhak ni, uwila ala idmari mubtada' ba'dal waw. Okey, ditakwilkan. Sebenarnya ada sebelum yadhak ni ada isim. Ada isim tu adalah mubtada'. Sebenarnya yadhak ni adalah mubtada', ditakwilkan dengan ada mubtada'. Okey. Wa yakunu khabaran an dhalikal mubtada'. Dan yadhak ni menjadi khabar kepada mubtada' yang disembunyikan. Okey, kalau ada lah dalam lisan Arab sebut macam ni. Jadi hujah dia macam ni lah, mubtada' tu disembunyikan dan yadhak tu adalah khabar kepada mubtada'. Okey, lepas tu wa ma ada dhalik. Okey, selain daripada jumlah haliyah yang dimulai dengan mudhari' musbit, yajuzu fihi an yurbat bil waw wahdaha atau bil dhamir wahdahu atau bihima. Okey, selain daripada yang jumlah yang dimulai dengan jumlah haliyah yang dimulai dengan mudhari' musbit, okey, kita boleh ikat jumlah haliyah itu dengan huruf waw sahaja ataupun dhamir sahaja ataupun kedua-duanya sekali, selain daripada mudhari' musbit lah. Okey, jom kita tengok ahwalul jumlatil haliyah. Keadaan-keadaan jumlah hal. Yang pertama yang macam kita belajar tadilah, yang pertama mabdu'u bil mudhari'il musbit. Kalau jumlah haliyah itu dimulai dengan fi'il mudhari' yang musbit yang tak disertai dengan huruf nafi. Contohnya jaa Zaidun yadhak. Jadi yadhak ni adalah al-jumlatul haliyah. Jadi mana dia punya rabit dia? Rabit dia adalah dhamir mustatir. Okey, yang kedua adalah al-jumlatul ismiyah al-muthbitah. Okey, jumlah ismiyah yang muthbit, yang tidak disertai dengan huruf nafi. Okey, contohnya jaa Zaidun wa Amru qa'imun. Okey, kan kita belajar mudhari' musbit je yang kena diikat dengan dhamir sahaja. Kalau yang selain daripada mudhari' musbit, hal yang selain daripada jumlah haliyah yang selain daripada mudhari' musbit, maka kita boleh guna tiga-tiga. Kita boleh guna dhamir sahaja ataupun waw sahaja ataupun dhamir dan waw. Jadi jumlah ismiyah musbitah, jumlah ismiyah manfiyah, mabdu' bil mudhari' manfi, mabdu' bil madhi al musbit, mabdu' bil madhi al manfi. Okey, semua ni boleh guna tiga-tiga, iaitu dhamir sahaja ataupun waw sahaja ataupun dhamir dan waw sama-sama. Okey, kita tengok contoh yang kedua tu, al-jumlatul ismiyah al-musbitah.
Kita boleh cakap ja'a Zaidun wa Amru qa'imun. Zaid datang dalam keadaan Amru berdiri. Kita juga boleh guna dhamir sahaja. Ja'a Zaidun yaduhu ala ra'sihi. Okey, dhamir sahaja ada dhamir ha tu kan. Ataupun kita boleh guna dua-dua. Ja'a Zaidun wa yaduhu ala ra'sihi. Okey, contoh yang ketiga adalah keadaan yang ketiga adalah al-jumlatul ismiyah al-manfiyah. Jumlah ismiyah yang ada huruf nafi. Contohnya ja'a Zaidun wa ma fil baiti syai'un. Zaid telah datang dalam keadaan ma tak kat situ ma nafiyah. Dalam keadaan tak ada satu benda pun dekat dalam rumah. Okey, ataupun kita boleh guna juga dhamir sahaja. Ja'a Zaidun ma yaduhu ala ra'sihi. Ataupun kita boleh guna dhamir dan waw bersama. Ja'a Zaidun wa ma yaduhu ala ra'sihi. Okey, begitu juga kalau jumlah haliyah itu dimulai dengan mudhari' musbit. Mudhari' manfi. Itu seperti ja'a Zaidun wa lam yaqum Amru. Zaid datang dalam keadaan tidak berdiri Amru. Jadi lam kat situlah huruf nafi. Kita juga boleh cakap ja'a Zaidun lam yadhak. Yadhak ada dhamir sahaja kat sini. Dhamir dia adalah dhamir mustatir. Okay, kita juga boleh cakap ja'a Zaidun wa lam yadhak. Okay, ada dua-dua. Ada waw dengan ada dhamir mustatir kat situ. Okay, kemudian yang kelima, kalau jumlah haliyah itu dimulai dengan madhi musbit. Contohnya ja'a Zaidun wa qad qama Amru. Zaid telah datang dalam keadaan Amru berdiri. Telah berdiri. Jadi fi'il madhi kat sini musbit. Jadi boleh tiga-tiga lah. Boleh waw, boleh ada dhamir ataupun boleh waw dan dhamir sekali. Okey, sama juga dengan mabdu' bil madhi al-manfi juga sama. Cuma ditambah huruf nafi kat situ. Jadi semua sekali ada 1, 2, 3, 4, ada 6 keadaan. Okey. Mudhari' musbit sahaja yang rabit dia hanya dhamir sahaja. Yang lain semua boleh diikat dengan tiga-tiga. Iaitu apa tadi? Dhamir sahaja ataupun waw sahaja ataupun dhamir dan waw bersama-sama. Tapi jangan confuse ya, kalau mudhari' musbit sahaja. Mudhari' manfi dia boleh diikat dengan tiga-tiga. Kalau mudhari' musbit boleh diikat dengan dhamir sahaja. Wallahu a'lam. Okey, habis dah tajuk hal. Alhamdulillah.